Disebutkan dalam Raudah dan dalam syarahnya, wa istahabbun nutqu ma'an niyati biha qubailat takbir, dan disunatkan melafazkan bersama niat dalam hati dengannya beberapa seketika sebelum takbir. Baik, yang ketiga tuan-tuan, yang ketiga, yang ni bagus. Boleh juga satu ilmu baru bagi tuan-tuan. Dan bagi yang was-was, bagi yang penyakit was-was, tuan-tuan waktu kata usalli fardhu zuhri, cuba biasakan lidah dan hati berjalan sekali. Itu poin yang akhir sekali. Saya ulang balik. Dan bagi tuan-tuan yang masih lagi was-was, sebab kadang-kadang waktu talafuz kita baca usalli saja, usalli fardhu zuhri. Lepas tu bila kita angkat tangan, baru kita hadirkan pada hati. Jaga, besok kita akan belajar ilmu yang best gila. Macam mana cara nak masuk pada hati. Macam mana cara nak memasukkan aku solat fardu zuhur dalam hati. Ada berapa kaedah semua? Tak banyak, 37 kaedah. Saya tak suruh tuan-tuan hafal semua. Saya tak suruh tuan-tuan belajar semua. Tapi yang saya suruh, tuan-tuan kena tahu aku menggunakan kaedah yang mana cukup. Kalau tuan-tuan selama ni tak tahu aku menggunakan kaedah yang mana, bermakna tuan-tuan selama ni tuan-tuan menggunakan kaedah apa? Maaf tuan-tuan saya bukan nak sedap, tapi begitulah. Kalau tuan-tuan tak tahu selama ni aku masuk niat qasad ta'arud ta'yin dalam hati, menggunakan kaedah yang mana, bila ustaz kata, tok guru kata masuk, kita pun masuklah aku solat fardu zuhur. Tetapi waktu yang sama, afwan lakum tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu aku pakai kaedah yang mana, semuanya ada 37. Jangan terkejut. Berapa semua? 37. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih ilmu barak. Semuanya 37 kaedah. Saya ulang balik, tak perlu tetap belajar semua, tapi sekurang-kurangnya aku kena tahu aku amalkan kaedah yang mana cukup. Jadi bagi tuan-tuan yang masih lagi sukar nak memasukkan niat ketika takbir, ilmu yang kita boleh dapat daripada kitab tadi ni, belajar menghadirkan niat ketika kita baca usalli. Contoh, waktu baca usalli fardhu zuhri, dalam hati ni kita sertakan juga aku salat fardhu zuhur. Itu poin yang terakhir sekali. Saya ulang balik. Kalau boleh bagi tuan-tuan yang masih lagi was-was, cuba buat macam ni. Waktu baca usalli tu, serta bermakna bersamaan. Usalli fardhu zuhri, cukup 3 perkataan dulu. Yang lain tu sunat. Kita nak fokus yang penting tuan-tuan punya solat sah. Itu sahaja. Usalli fardal asri. Okey. Waktu baca 3 word ni, on the spot, sama juga. Kata ulama, hadirkan dulu pada hati. Aku solat fardu zuhur, aku solat fardu asar. Contoh. Lepas tu, baru Allahu Akbar. Waktu angkat tu, buat lagi sekali. Cuma yang tadi, nak membiasakan pada hati, mengikut jejak langkah lidah. Jelas ke jelas? Nak membiasakan pada hati, mengikut tutur laku lidah. Sebab apa tuan-tuan? Ya AJ Diana, sebenarnya tak susah pun nak menghadirkan qasad ta'arud ta'yin. Yang susah tu sebab kita tak belajar. Kalau tuan-tuan belajar, insya-Allah bila saya kembangkan lagi kaedah tu, jelas tuan-tuan nampak macam mana cara nak masukkan qasad ta'arud ta'yin. Tak payah stres. Saya akan bagi kaedah yang mudah, yang simple, yang sesuai untuk tuan-tuan beramal. Cuma fokus kita nak pastikan solat aku sah dulu. Jadi saya ulang balik, poin yang ketiga, apa dia? Kata ulama dalam kitab ni tadi, biasakan usalli fardal asri. Waktu kita baca, samakan dengan hati. Hati pun kata aku solat fardu asar. Sebab tu ingat kan? Sebab tu kenapa tiap-tiap petang dalam hashtag pembukaan rohani, saya cuba bimbing tuan-tuan waktu baca istighfar, tuan-tuan belajarlah. Dekat lidah, astaghfirullahalazim. Dekat hati, aku bertaubat bagi segala dosaku. Belajar daripada sekarang, buat perubahan. Jangan tuan-tuan berzikir di lidah semata-mata. Berpuluh tahun dah baca istighfar, di lidah hati kosong. Betul ke betul? Berpuluh tahun istighfar di lidah, hati kosong. Kita nak develop supaya hati tu hidup. Caranya daripada sekarang kena biasakan. Astaghfirullahalazim. Tengok, waktu kita baca istighfar, hati dah hidup. Aku bertaubat bagi segala dosa-dosaku. Mudah. Sama juga ketika baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuba baca sekarang. Sekarang baca. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah buat rutin tu hari-hari tuan-tuan dah buat. Aku bersaksi, waktu baca tasyahud,
hati pun mentasdiqkan, aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dia jelas sekali. Dan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok, dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Tuan-tuan, kalau dalam solat tuan-tuan dah biasa buat, insya-Allah luar solat pun tuan-tuan boleh buat. Ya al-mubarak, Allahumma salli ala Muhammad. Betul. Dah? Tahniah kepada al-mubarak. Dah? Dah 7 tahun dah belajar Allahumma salli ala Muhammad. Ya, dah. Saya dah buat program ni hampir 15 tahun dengan rahmat daripada Allah, semata-mata dengan pertolongan daripada Allah, tak ada lebih pun. Mudah-mudahan al-mubarak dah ambil manfaat. Cuma sekarang ni al-mubarak kita dah fokus pula kepada benda yang lebih best. Dah? Berkenaan apa? Iaitu berkenaan cara untuk khusyuk dan sebagainya. Jelas ke jelas? Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini, tuan-tuan dapat jelas, dapat kepahaman kenapa aku kena baca usalli, dan waktu takbir tu pula macam mana kaedah yang tepat, dan waktu nak masuk niat tu pula apakah kaedah yang perlu kita biasakan, supaya kita nak pastikan solat kita makin dipertingkatkan dan mudah-mudahan makin qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa madai pertemuan kita pada malam ni hajatnya nak buat setengah jam macam itulah tuan-tuan, tak pernah setengah jamnya. Tak pernah setengah jam, tak retilah nak bercakap pendek. Niat memang kata nak buat setengah jam cukup, tak nak panjang. Jadi 45 minit juga. Jadi insya-Allah kita bertemu esok pula lagi pada hari Jumaat jam 10 malam. Kita akan sambung lagi macam mana takbir yang hebat, macam mana takbir yang betul, dan supaya memastikan solat kita sah di sisi agama dan si Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.